Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 4 Februari dan dilaporkan di sebuah negeri, di sebuah jambatan akan ditutup jambatan tersebut mulai 12.30 malam untuk dibuat persiapan bagi majlis solat hajat esok paginya, dan jambatan itu akan dibuka semula pada pukul 12.30 hari. Saya nak ulas bukan tentang penutupan tersebut sebab ia bukan penutupan penuh. Masih ada separuh lorong yang dibuka untuk laluan. Saya bukan nak ulas tentang solat hajat. Sebab solat ini boleh dilaksanakan di mana-mana jua kecuali tempat yang bernajis, kecuali seperti di kandang unta. Dan saya bukan nak ulas tentang solat hajat ini. Yang sunnah itu ialah secara bersendirian, sementara yang secara berjemaah itu tidak sunnah. Yang itu setelah saya ulas beberapa kali dalam video berhasingan. Cuma yang saya nak ulas ialah kenapa dilaksanakan solat hajat di atas jambatan. Itu yang saya nak fokus. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, membaca laporan di media, dimaklumkan bahawa dilaksanakan solat hajat di atas jambatan tersebut kerana sejak tahun 2017 dilaporkan ada 17 percubaan, 17 attempts untuk membunuh diri dengan cara terjun daripada jambatan tersebut. Berapa yang meninggal dunia saya tak tahu, berapa yang tidak dilaporkan tak tahu ya, tetapi yang dikira 17 percubaan dia, maka sebab itulah diusahakan solat hajat tersebut. Okey, yang menjadi persoalan saya, kenapa fokusnya kepada solat hajat? Apakah ia salah jambatan? Kan, sebab jambatan hanyalah sarana untuk seseorang itu lompat. Yang akhirnya akan menyebabkan dia terbunuh ialah sungai kat bawah tu. Maka sepatutnya buat solat hajat dekat sungai. Maknanya naik perahu ataupun kapal besar sikit, berhenti bawah sungai, kemudian solat kat situ. Sebab the problem is the river, not the bridge. Okay. I'm not giving ideas, jangan pergi buat pula. Okay, itu sebenarnya satu sindiran lah kot ya. The problem is, kenapa ada orang yang hendak membunuh diri? Kenapa ada orang yang hendak terjun? Masalahnya bukan terjun dari mana. Masalahnya bukan terjun dari jambatan mana. Tetapi kenapa mereka nak terjun? Kenapa mereka hendak membunuh diri? Sebab katakanlah, andai kata melalui solat hajat tersebut, orang pun tidak lompat daripada jambatan itu. Okay? Orang yang nak bunuh diri, dia tetap akan bunuh diri, tetapi dia cari lokasi lain, bangunan tinggi ke ataupun apa-apa lain kan. So it doesn't solve the problem because you did not target the root of the problem. Okay? Ia tidak menyelesaikan masalah kerana anda tidak fokus kepada akar masalah, iaitu kenapa adanya orang hendak membunuh diri. Kenapakah ada orang yang hendak melakukan sedemikian, hendak bunuh diri ke, ada lintasan sedemikian ke. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama maklum apa yang disebut sebagai mental health adalah satu cabaran pada masa kini ya. Sebagian orang menghadapi kesedihan yang berat, kesedihan yang serius, kemurungan yang serius, tekanan hidup yang terlalu tinggi, ataupun putus asa dengan kehidupan, pengalaman pahit dan macam-macam lagi, sehingga menyebabkan mereka terlintas untuk membunuh diri. Jadi cara untuk mengelakkan masalah ini, don't blame the bridge, jangan menuduh jambatan itu, tetapi kita pergi kepada orang itu. Jangan tunggu orang tu yang datang, kita yang pergi cari ataupun kita offer lagi banyak khidmat-khidmat counselling, khidmat-khidmat psikologis kepada mereka. Memang tak ada penyelesaian yang pantas, shortcut memang tak ada, tapi itu sepatutnya effort. Bahkan kalau kita renung, saya sendiri renung, why do you need to close part of the bridge, bukan semua, part of the bridge for 12 hours? Kan, sebab kalau kita fikir-fikir nak buat solat hajat atas jambatan tu, katakanlah nak buat solat hajat pukul 8.30 kan. Okey, pukul 8 polis mari tutup sebahagian jalan. Yang nak solat datang bawa sejadah. Tengok kiblat mana, pakai phone saja, bentang, boleh solat. Solat hajat tu pun berapa lama? Sekejap saja kan. Okey, 8.30, 8.45, pukul 9 lah paling-paling, boleh buka dah. Maknanya 8 sampai 9. Tetapi apabila
persiapan untuk solat hajat. Majlis solat hajat itu adalah 12 jam sebab daripada 12 tengah malam sehingga 12 tengah hari. That means there is a lot of preparation going on. Dan bila ada a lot of preparation, surely sudah tentu ada banyak usaha dan sudah tentu juga ada banyak kos yang terlibat. Sebentar tu sekejap. Ini adalah batu kapur. Contoh ya. Saya sekarang sedang bercuti di Ipoh. Dan ini adalah batu kapur. Saya pun first time baru tengok ni. Dia punya tekstur permukaan tu memang lain daripada lain. Dan dikatakan limestone rock ni bila air hujan turun, air yang mengalir tu macam menyebabkanlah tekstur begini setelah berjuta-juta tahun ya. Sebab sebelum ni bila kita memandu lalu dekat Ipoh memang nampak tapi tak pernah nampak dekat. So bila dah nampak dekat ni baru wow, subhanallah, hebat betul ya. Jadi ini sesuatu yang baru bagi saya. Saya pun teruja. Saya pun sajalah nak tunjuk kepada para penonton yang mungkin belum tahu ya. Ni satu lagi batu. Nampak ya tekstur dia. Okey, kembali kepada topik kita. Okey. Jadi that amount of effort, of course there will be some cost involved. Even wouldn't it be better that you spend it somewhere else, especially to those who need it? Okey, mungkinlah pihak kerajaan negeri, pihak jabatan agama, majlis agama telah pun ada program-program untuk membantu apa semua. But you are not doing enough. Anda tidak melakukannya secukupnya. Sebab itu masih ada, ataupun sebab itu ramai yang terjun 17 tu. Dan mungkin masih ramai lagi yang ada yang sedang duk contemplating, tengah lintas nak bunuh diri ke apa kan. So kita pihak tu kena intensify, kena melebihkan lagi program itu. Dan salah satu cara melebihkannya ialah melatih atau kita kata bagi beasiswa kepada lebih ramai orang mengikuti jurusan counselling, jurusan psikologis ya. Sebab macam saya kata tadi, mental health ni adalah satu bidang yang sekarang ini semakin diperlukan dan kita perlukan lebih ramai kaunselor, psikologis yang Muslim yang dapat membantu, yang selari dengan agama Islam. Dan mereka ni juga di tempat-tempat yang strategik. Jangan sahaja di bandar-bandar besar, tetapi di luar bandar pun ada supaya dapat membantu. It is not the bridge. Saya sebenarnya banyaklah juga nak kritik. It is not the bridge. Tapi memandangkan melibatkan menteri besar pun ada, jawatan agama pun ada, kita pun slow sikit lah. Tapi bila saya baca tu lama lah juga saya garu kepala, kenapa lah pula jabatan tu kan. Okey, tak apa. Baik, menyebut tentang membunuh diri ni, kadang-kadang kita dengar juga ada orang mengaitkannya dengan keimanan seseorang. Sebab yang nak lompat bunuh diri ni di situ disebut sebagai kebanyakannya Muslim. Maafkan saya kalau saya salah. Okey, dan agak ramai yang mengkaitkannya dengan keimanan. Jadi di sini ada yang betul, ada yang tak betul ya. Jadi tak apa, saya explain apa yang betulnya tu. Yang betulnya itu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, iman itu adalah pembenaran dalam hati yang dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Dan iman itu boleh bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan amal kemungkaran ya. Baik, apabila seseorang itu membunuh diri, dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang, sebahagian daripadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh diri di akhirat kelak dia akan dimasukkan dalam neraka dan dia akan diazab dengan apa yang dia guna untuk bunuh dirinya ketika dalam neraka itu. Jadi apabila orang itu membunuh diri dengan terjun dalam sungai, sebab sebelum dia mati dia akan dalam suasana mati lemas kan, dalam suasana kelemasan dan oksigen apa semua tu, dan itulah yang akan dihadapi secara berterusan dalam neraka. Jadi ini satu ancaman yang berat ya bagi orang yang membunuh diri. Okay, sebab itulah ia dikaitkan dengan keimanan. Kerana apabila seseorang itu imannya tinggi, dia akan melakukan amal-amal soleh. Apabila imannya rendah, dia melakukan amal mungkar. Salah satu kemungkaran dalam konteks ini ialah membunuh diri. Ini dari sudut teorinya betul. Okey.
Namun bagi orang yang nak membunuh diri atau membunuh diri tu, kita jangan nak bincang benda-benda heavy macam ni. Okey, ini dari sudut akidah, perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan aliran khawarij yang berkata orang tu buat kemungkaran saja dia terus kafir. Okey, dan satu lagi ekstrim pula yang ini murjiah yang berkata perbuatan seseorang tu tak ada kaitan dengan imannya. Dia buat amal soleh ke kemungkaran ke tiada kaitan dengan iman. Kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan salafus soleh. Okey, kita berada di pertengahan antara khawarij dan juga jahmiyah. Jadi bukan jahmiyah, maaf, murjiah ya. Jadi dari sudut teori, dari sudut perbincangan, ilmu akidah betul. Namun bagi orang yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan dia, jangan sampai dia terlintas untuk bunuh diri. Kalau kita pula pergi, hang ni lemah iman lah, kau ni tak ada iman lah apa semua tu kan, ia tidaklah membantu. Jadi adalah lebih baik kalau kita dapat membantunya dari aspek yang lain. Ini sebab ujian-ujian yang dihadapinya tu mungkin kesedihan, mungkin kemurungan, pengalaman pahit dalam kehidupan, tekanan hidup, apa lagi? Mungkin ada yang lain-lain kan. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ujian Allah ada hikmah di sebaliknya. Dan ujian Allah ni bukanlah untuk menggagalkan kita, tetapi untuk melatih kita untuk menjadi seorang insan yang lebih hebat. Banyak orang di dunia ini pada awalnya mengalami ujian yang sangat hebat, namun mereka tetap bersabar, tetap mengharapkan rahmat Allah, tetap mengharapkan bantuan Allah, dan mereka meneruskan hidup sehingga akhirnya bukan saja dapat meneruskan hidup tetapi dapat berjaya dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat saja contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian baginda sangat hebat kan? Ujian peribadi baginda sendiri, di mana baginda ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 orang anaknya Allah ambil nyawa ketika baginda masih hidup. 6 orang tu, bukan seorang. Okay, kita kalau seorang anak meninggal, 2 anak meninggal, kita sangatlah sedih. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 orang anaknya Allah ambil nyawa sementara baginda masih hidup. Hanya seorang saja yang meninggal dunia selepas Rasulullah meninggal dunia. Yang ini Fatimah radhiyallahu anha. Nampak tu ujian yang sangat hebat ya. Demikian juga sekarang ini di Palestin. Saudara-saudara Muslim kita sedang menghadapi ujian yang sangat hebat. Yang kalau kita baca dalam media, kita tengok dalam video apa ke, kita pun if I am in that position, susah betul. Tetapi mereka tetap bersabar dan menguatkan diri sebagaimana yang kita maklum sekarang ini ya. Jadi sebab itulah membunuh diri ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sebab Islam tak mahu kita berputus asa. Islam tak mahu kita berputus asa daripada rahmat Allah. Tidak mahu berputus asa daripada bantuan Allah. Tidak mahu berputus asa bahawa di hadapan itu apa yang Allah rancang adalah lebih baik. Semua orang ada ujian. Okey, semua orang ada ujian dan Allah akan memberi ujian berdasarkan kadar kemampuan masing-masing. Saya ada membuat sebuah video tentangnya ya. Jadi kembali kepada topik keimanan itu, dari satu aspek ya betul, orang yang bunuh diri itu ada kaitan dengan keimanan ke apa. Tapi dari aspek yang lain, bila kita berhadapan dengan orang yang menghadapi cabaran ini, lintasan ini, mungkinlah tak tepat bagi saya untuk nak bincang pula dari sudut ini ahli sunnah macam ni, murjiah macam ni, khawarij macam ni. Dia pun gaul kepala, aku ni pengalaman hidup dalam kehidupan, aku ni baru kena buang kerja, hutang banyak, kemudian isteri pula tinggal dengan aku sebab aku dah tak ada kerja apa semua. Kau duk cerita murjiah, khawarij semua tu buat apa? Sebagai contoh lah. Alright. Jadi ringkas kata tentang masalah orang yang hendak membunuh diri ni, it is something big. We need a greater effort. Kita perlukan usaha yang lebih bagi menanganinya. Kita tidak boleh mensifarkannya, but we have to go to the root cause. And the root cause is not the breach. The root cause is not solat hajat. Kita nak berdoa kepada Allah, of course kita berdoa, tapi tak perlu untuk dikhususkan kepada jambatan. Jambatan tu tak ada salah langsung. Tak perlu pula hendak membuat cara yang menyelisihi sunnah seperti secara berjemaah. Tak perlu pula sampai nak kena tutup jalan untuk membuat persiapan semua tu. Sebab orang yang the problem still exist. Bayangkan ya, bayangkan orang yang katakanlah ada si fulan ini, dia
ada masalah dalam kehidupan, dia terlintas nak bunuh diri, dia pula ada tengok orang duk fokus kepada membuat persiapan untuk menutup jambatan, persiapan untuk solat hajat, tapi tak ada orang yang nak tolong dia. It was like, macam mana ni? Kan? Jadi, saya bukan berkata jangan berdoa kepada Allah ke apa. Berdoa itu betul. Tapi, dalam rangka berdoa, kita juga usaha. Dan usaha kita tu, kita go to the root of the problem and not something else. Baik, demikianlah sedikit ulasan saya. Moga-moga ada lebih usaha oleh pihak kerajaan negeri, oleh pihak jabatan agama, selain daripada solat hajat atas jambatan tu. Sebab mungkin ada cuma pihak media yang tidak highlight, dan kita pun tak tahu kan, media pun dia suka highlight benda yang kontroversi ke apa ke supaya dapat attention kan. Jadi mungkin di sana ada effort yang dilakukan untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Cumanya bagi saya, more effort must be done. More effort, lebih usaha perlu diusahakan, seperti melatih lebih ramai kaunselor, melatih lebih ramai psikologis. Bukan sekadar melatih, mungkin memberi beasiswa untuk mereka melanjutkan pengajian apa semua tu kan, yang dapat membantu orang-orang yang mengalami masalah mental health, kesihatan mental. Okey, baik, demikianlah sedikit ulasan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.